Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi pada hari ini kita akan sambung dengan daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Kita tengoklah dalam beberapa keadaan gerakan macam mana kita nak kira dia punya daya paduan. Okey, jadi untuk objektif pembelajaran hari ini ialah kamu dapat berkomunikasi tentang daya paduan apabila objek dalam keadaan pegun, halaju seragam serta bergerak dengan percikan seragam. Kemudian, kamu akan dapat menyelesaikan masalah menyebabkan daya paduan jisim dan percutan suatu objek. Untuk hari ini, kita hanya akan ikut tengok pada situasi lift. Jadi, ada dua situasi, lift dan takal. Jadi, hari ini kita akan cover untuk yang ini, masalah ni yang berkaitan dengan lift dululah. Nanti baru kita sambung dengan takal. Okey. Untuk daya paduan objek dalam pelbagai keadaan gerakan, dekat sini ada beberapa gambar. Okey, yang pertamanya sekali, okey, contohnya yang atas ni. Okey, apabila kita ada satu objek yang bergerak ke arah kanan ataupun kiri, okey, macam ini dia punya traktor ni bergerak ke arah kanan. Jadi di sini adalah daya tarikan dia adalah sama dengan arah gerakan dah. Di mana arah gerak, di mana arah gerakan, di situlah daya tarikan. Dan ada satu daya yang bertindak balas dengan daya tarikan, iaitu daya geseran. Okey, kemudian bagi satu objek yang bergerak, dia ada 4 daya. Okey, daya tarikan, daya geseran. Kemudian kita ada daya berat ke bawah dan tindak balas normal. Kalau objek tidak bergerak di bawah ni, dia tidak bergerak. Bila dalam keadaan pegun, dia ada dua sajalah. Ada bawah ni, iaitu berat, puku dan tindak balas normal. Ini memang tetaplah sama. Bawah mesti berat, atas tindak balas normal. Okey, yang ketiga ni apabila kita ada satu objek yang bergerak ke atas. Okey, bila ada arah gerakan ke atas, kita tak lagi guna tindak balas normal. Jadi, dia adalah macam roket ni ialah tujuan enjin roket ke atas dan mesti ada satu daya yang bertindak balas dengan dia, iaitu ke bawah, rintangan udara. Kenapa tak ada kanan kiri? Sebab roket ni tak bergerak ke kanan dan ke kiri. Dia hanya atas dan bawah sahaja. Jadi, tak ada dah kat sini tindak balas macam berat dengan tindak balas normal sebab dia dah menggunakan gerakan dan bila ada gerakan mesti ada rintangan. Sama je dengan lori ni. Bila ada gerakan, ada yang bertindak balas dengan dia, kita tak gunalah rintangan udara tapi kita gunakan daya geseran. Okey. Okey, dan seterusnya bila kita ada satu objek yang dicondongkan. Okey, bila dicondongkan, berat mesti ke bawah secara berserenjang. Okey, nampak ni? Dia mesti ke bawah, dia tidak boleh miring begini. Dia mesti ke bawah begini. Dan daripada titik ni, R tindak balas normal R dengan N ini, R mesti dengan objek. Kemudian sini adalah dia punya tindak balas normal daripada dia punya ni. Kemudian mesti ada W. Ingat W mesti ke bawah yang lurus. Okey? Okey. Untuk daya pada gerakan yang berbeza, yang pertama sekali tengok objek dalam keadaan pegun. Okey, apabila objek dalam keadaan pegun tadi, kita tahu nilai R. Okey, bila R ni tadi adalah tindak balas normal, R adalah di atas, W ke bawah. Bila dalam keadaan pegun, dia tidak bergerak. Okey, sifar, halaju sifar, percutan pun sifar. Okey, bila dia tidak bergerak, kamu kena ingat bahawa W adalah sama dengan R. Sebab apa? Sebab dia tidak bergerak. Bila tidak bergerak, W mesti sama dengan R. Okey? Jadi, daya paduan di sini, kalau disuruh kira daya paduan di sini adalah sifar. Kenapa sifar? Sebab dia tidak bergerak. Kamu nak kira macam mana daya paduan? Dia mesti ada perbezaan dua daya baru ada daya paduan. Tapi sekarang dia tidak bergerak. Bila tidak bergerak, daya paduan adalah sifar. Sama juga dengan kesnya apabila kita ada halaju seragam. Bila halaju seragam, maksudnya daya ke kanan ke kiri, macam ini kereta ni bergerak. Kereta ni bergerak.
dia punya daya seretan dengan dia punya tujahan ni adalah sama. Bila sama, sama juga daya paduan adalah sifar. Ingat, ada dua keadaan apabila daya paduan adalah sifar, iaitu apabila objek dalam keadaan pegun dan objek dalam hal laju seragam. Kalau soalan tanya, tak payah kamu susah fikir, letak saja daya paduan sama dengan sifar. Okey? Okey, kemudian kita ada apabila objek bergerak dengan pecutan seragam. Okey, bila objek bergerak dengan pecutan seragam, okey, dekat sini kita ada trik dia sikit. Okey, tengok kereta ni. Dia bergerak ke arah mana? Ke arah kanan. Bila bergerak ke arah kanan, bermaksudnya T adalah lebih besar daripada seretan. Mestilah T lebih besar daripada seretan, baru dia boleh bergerak ke hadapan. Kalau kamu katakan dia T adalah lebih kecil daripada FR, bermaksud kereta ini tidak memecut. Bermaksud kereta itu sedang menyah pecutan. Okey, jadi dalam keadaan apabila objek itu bergerak dengan pecutan, bukan dengan hal laju, dengan pecutan, bermaksud kita boleh kira dia punya daya paduan. Okey, sebab kita tahu dia ada perbezaan macam ini. Apabila dia mencut ke hadapan, daya tujahan enjin adalah lebih besar daripada seretan. Macam tadi kita tahu, dia asal dia adalah T adalah sama dengan R. Kalau tidak bergerak sekarang ni, T adalah lebih besar daripada R. Sekarang untuk dapatkan daya paduan, cara dia ialah kamu tengok, okey, bila dia ke hadapan, T lebih besar. Bila T lebih besar, ingat, T itu yang akan tolak dengan bertentangan. Jadi F adalah T tolak R. Okey. Yang mana yang lebih besar, itu yang akan menolak. Contoh, kalau kita katakan satu contoh, kereta ini membrek. Bila dia membrek, FR akan lebih besar daripada T. Jadi dalam kes ini, kalau disuruh kira daya paduan F, jadi FR akan tolak dengan T. Ingat, nak kira F daya paduan bergantung dengan situasi. Situasi ni. Macam ni, daya tuja lebih besar daripada seretan. Sebab itu, T tolak FR. Tapi kalau FR ini lebih besar daripada T, maksud FR yang kena tolak dengan T. Okey. Itu konsep yang kamu kena pegang untuk pengiraan lift dan takal. Okey. Okey, contoh yang pertama. Terus pergi contoh supaya kamu lebih faham. Okey, Raja menunjukkan sebiji buah kelapa berjisim. Nampak tertinggal dia punya jisim ni. Berapa jisim dia ni? Berjisim 2.0 kg dan jatuh dengan pecutan A dia adalah sama dengan 9.0. Okey, hitung daya paduan. Okey, untuk kira daya paduan, kamu kena bezakan dengan soalan kedua, iaitu magnitude. Okey, kalau disuruh kira daya paduan ni, kita tahu, guna je daya paduan F sama dengan MA. Okey, iaitu M kita adalah 2.0, A adalah 9.0. Jadi, dia punya daya paduan dia adalah 18.0. Okey, sebab dia nak ke atas buah kelapa. Bila atas buah kelapa, kita kena ingat bila sebelum dia jatuh, belum dia bergerak, dia buah saja. Okey, sebab itu dia adalah daya dia adalah 8 dan untuk kiraan dia M darab A. Okey, sekarang magnitude rintangan udara yang bertindak ke atas buah kelapa. Okey, sekarang ni magnitude rintangan udara. Kat mana rintangan udara? Ialah ke atas. Rintangan udara ke atas, bawah adalah dia punya W. Okey, sekarang ni tengok pergerakan. Nak jawab soalan magnitude ni, kalau nanti kamu jumpa soalan magnitude, tengok pergerakan. Okey, pertama sekali kamu lukis dulu mana dia punya daya.
Okey, ingat W di bawah, R adalah di atas. Sekarang kita nak kira R ini. Tapi sebelum tu tentukan apa mana, adakah R lebih besar daripada W atau W jadi lebih besar daripada R. Untuk menyebabkan dia jatuh, buah ini jatuh ke bawah, mana satu? Yang ini A ataupun yang B? Mestilah yang B. W lebih besar daripada R. Jadi kita tahu F adalah sama dengan W tolak R. Sekarang kita nak cari magnitude rintangan udara, iaitu R ini. F ini apa? Daya paduan. Mana nak dapat daya paduan? Ini tadi. 18.0. Okey, W. W adalah berat kelapa. Ingat macam mana ingat W? W adalah sama dengan mg. Kamu dah belajar dulu sebelum ni. Jadi, M adalah 2.0. G ini diberi 9.81 tolak dengan R. Jadi, kita akan dapat R adalah sama dengan 19.62 tolak dengan 18.0. Jadi, R kita adalah 1.62 Newton. Okey, boleh. Untuk daya paduan memang F sama dengan MA lah. Jangan tertukar dengan kira magnitude. Okey, seterusnya ini adalah keadaan lift. Okey, konsep dia sebenarnya sama. Cuma jangan kamu confuse je. Okey, seorang penumpang berjisim 60 kg. Jadi kita tahu M dia adalah 60. Hitungkan magnitude tindak balas normal R. Dia suruh kira R ke atas. Yang pertama, dalam keadaan pegun. Ingat, bila dalam keadaan pegun, kita punya W, sini bawah ni ada W. Dalam keadaan pegun, W adalah sama dengan R. Okey. Jadi, dia minta R. Kita tahu nak kira W adalah sama dengan mg. Jadi, ganti saja nilai. M kita adalah 60 darab dengan G adalah 9.81. Kita dapat 588.6 Newton. Okey, yang kedua. Apabila bergerak ke atas dengan pecutan 1.2. Okey, sekarang bila dia bergerak ke atas. Jadi, bila bergerak ke atas, F adalah sama dengan mana yang lebih besar? Mestilah R. R tolak W. Okey, kita nak kira R. F kita mana kita nak dapat? F adalah sama dengan MA. Okey, kira dulu F sama dengan MA. M tadi adalah 60. A kita 1.2. Jadi, F ini kita dapat 60 darab 1.2, kita dapat 58, 60, 70 kan? 72. Okey, jadi F adalah 72 sama dengan R yang nak dicari. Tolak dengan W adalah mg. Ini kan tadi kita kira 588.6. Jadi R 72 tambah 588.6, kita akan dapat 660.6. Okey, boleh? Okey, yang ketiga, bergerak dengan halaju seragam. Bila halaju seragam, apa yang sifar? Daya paduan adalah sifar. Bila daya paduan adalah sifar, kita tahu R adalah sama dengan W. Jadi, sama juga dengan yang ini. Okey, cuba kamu buat pelan-pelan, fahamkan betul-betul. Okey, cuba jawab latihan yang cikgu bagi. Kalau ada apa masalah, boleh maklumkan dengan cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini.